Naratif Ogoshonto. Kolonial. Di Ogoshonto, terdapat seorang presiden yang dikenali dengan ganti nama dewa-dewa yang membawa maksud keindahan dan ketinggian darjat. Namun begitu, terdapat juga gelaran buruk yang diberikan oleh mereka yang tidak menyukainya. Antaranya ialah belut selat Moraka kerana bertubuh licin dan licik, dewa badak iaitu dewa menyerupai badak yang tidak pernah berasa kenyang, dan juga peribumi kolonial baharu. Di sebalik kejayaan sebagai seorang presiden, dia mempunyai latar belakang hidup yang tidak dicatatkan di dalam biografinya. Semasa kecil, dia telah dibesarkan di Malagana yang dikenali sebagai kawasan pusat hiburan. Kebanyakan anak-anak yang dilahirkan di situ adalah anak luar nikah yang tidak mengenali bapa mereka, termasuklah dirinya. Semasa berusia 7 tahun, dia gemar menghabiskan masa bersama rakan-rakannya di pantai Tanjung Takatea. Semasa sedang leka bermain, dia melihat kapal-kapal yang tidak jauh dari pantai. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal negara luar yang membawa masuk pekerja asing ke pelabuhan Ogoshonto. Orang-orang asing itu juga lebih dikenali sebagai orang berkulit putih yang datang dari Eropah. Pada waktu itu, dia begitu nekat dengan keputusannya untuk pergi ke Eropah tanpa mempedulikan kerisauan ibu dan rakan-rakannya. Menurutnya, dia tidak pernah melihat pulau-pulau lain kecuali Gora-Gora, Rai Rapa dan Futu Ata. Sementara berfikir-fikir dan merenung, akhirnya dia pun berenang mendekati kapal besar yang dilihat kecil dari pandangannya semasa di pantai. Dia pun mulai menyelinap masuk ke dalam ruang kapal. Sepanjang di dalam kapal, kehidupannya tidak lari seperti seekor tikus yang mencuri makanan dan tidur tanpa berdengkur. Namun, pada hari ke-10, dia akhirnya selesema dan bersin sehingga menyebabkan kewujudan dirinya diketahui oleh kelasi kapal. Akhirnya, dia telah tertangkap seperti tikus yang melekat pada perangkap besi. Namun, dia tidak gelabah kerana keinginannya memang untuk ditangkap pada pelayaran hari ke-10. Dia beranggapan bahawa pelayaran kapal ini sudah jauh dari tanah airnya untuk dia dibawa kembali pulang. Dia kemudiannya dibawa ke rumah seorang kelasi tua. Pada ketika itu, dia menyedari bahawa hidup sendiri jauh daripada keluarga dan di dunia asing bukan suatu perkara mudah. Dia mulai mempunyai kawan-kawan baru yang berkulit putih, tetapi malangnya, dia sering dijadikan bahan jenaka dan usikan. Namun, di dalam buku biografinya pula mencatatkan yang sebaliknya. Dalam bukunya tertulis mengenai seorang nakhoda yang tertarik dengan kecerdikan dirinya sehingga dijadikan sebagai anak angkat dan tinggal di rumah yang besar dan cantik. Dia juga berjaya menyambung pelajaran ke peringkat universiti dan mendapat tawaran pekerjaan di sebuah syarikat Eropah. Sebelum memulakan pekerjaan, dia bersama 3 orang rakannya menyewa sebuah kapal yang agak besar untuk menghabiskan masa dengan pelayaran yang dijangka selama 14 hari. Namun, kapal tersebut telah dihentam dengan ribut taufan sehingga membawa diri dan rakan-rakannya ke sebuah kawasan yang amat dikenalinya. Ribut taufan itu telah menghantar kapal ini ke pesisir negaraku, jeritnya sekuat hati kepada 3 sahabatnya. Selepas 20 tahun, kepulangan dirinya bermula dengan permintaan kepada orang-orang untuk menghebohkan pencarian ibunya di Malagana. Akhirnya, dia kemudian menetap semula di Malagana dan tidak ingin pulang ke Eropah. Selepas 3 tahun aktif dalam politik di Ogoshonto, dia telah dilantik menjadi timbalan presiden. Setelah menjadi presiden, dia telah menyampaikan ucapan yang menentukan falsafah serta corak pemerintahannya. Walau bagaimanapun, corak pemerintahan dan falsafahnya yang mengetengahkan kapitalisme tidak disokong dan sering dikritik oleh golongan mahasiswa serta rakyat Ogoshonto. Bagi rakyat Ogoshonto, mereka lebih memilih kehidupan yang mencukupi dan sederhana.
Dia kemudian telah bertindak dengan menghapuskan konsep asrama universiti bagi mengelakkan golongan mahasiswa menentang pemerintahannya. Malah, dia juga telah menetapkan peraturan baharu yang akan menjatuhkan hukuman kepada pembantah. Lama-kelamaan, orang-orangnya mula mengerti terhadap falsafah dan pemikiran dirinya. Ini kerana dia telah terdidik di sebuah negara demokrasi dan kapitalis yang amat mengutamakan kemajuan dan kekayaan. Pada suatu hari, Presiden Republik Afrika mengunjungi Ogoshonto untuk menjalin kerjasama pendidikan dan ekonomi. Sebelum berlepas pulang, Presiden Republik Afrika memuji corak pemerintahan Presiden Ogoshonto yang dilihat amat dihormati oleh anggota Dewan Presiden dan rakyatnya. Namun, Presiden Ogoshonto menganggap bahawa rakyat Ogoshonto lebih berasa takut berbanding rasa hormat akan dirinya. Tetapi, dia lebih menggemari rasa takut yang dirasai rakyatnya untuk mengelakkan rakyat-rakyat bebas membangkang pemerintahan kapitalisme yang dilakukan. Meskipun ditentang oleh rakyat-rakyat Ogoshonto, namun tindakannya yang tegas menyebabkan rakyat terpaksa akur dengan pemerintahan presiden. Akhirnya, dia hidup dengan kekal dan aman di puncak kediaman yang turut dikenali sebagai rumah seorang kolonial oleh rakyatnya sendiri.